Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muka surat 32. Kita masih lagi membincangkan dialog antara kita dengan Allah apabila kita mengerjakan sembahyang dan sewaktu kita membaca suratul Fatihah. Baik, apabila kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka hendaklah kita ingat bahawa ketika itu kita sedang bermohon untuk ditunjuki jalan yang benar, baik berkenaan dengan ilmu, akidah maupun amal kepada Allah. Selanjutnya hendaklah kita berhenti seketika pada akhir ayat menunggu jawapan Allah yang berbunyi hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang diminta. Jadi maksudnya bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, stop, bagi lama sikit. Yang saya sebutkan sebagai tamakninah antara bacaan. Stop. Dan bila kita stop tu, biar perasaan kita sendiri merasakan bahawa Allah Ta'ala sedang berdialog dengan kita. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, dalam fikiran kita, dalam hati kita ingat bahawasanya Allah Ta'ala kata hambaku, inilah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia nak. Apabila kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, maka hendaklah kita ingat bahawa jalan yang kita minta itu ialah jalan orang-orang yang telah diberikan kepada orang-orang yang diberi nikmat padanya kerana keimanan yang benar dan amal soleh mereka. Jadi bila kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada dia. Dan saya selalu sebut juga tentang orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat ini, jangan fikir macam kita khusus kepada bidang-bidang yang berkaitan dengan agama saja. Sembahyang dia bagus apa tak. Maknanya orang-orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepadanya itu, yang kita nak kita ni jadi macam dia, ya tak? Jadi macam orang tu, orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat tu. Kalau dia orang menega lagu mana? Pertama, dalam perniagaan jujur, elak sebanyak sebaik mungkin daripada benda-benda yang orang panggil yang boleh menghasilkan rezeki, menerusi cara-cara yang haram yang selalu kita kaitkan dengan rasuah dan sebagainya. Itu nombor satu, orang menega. Yang keduanya, bila menega menjadi bila menjadi orang yang Allah Ta'ala bagi petunjuk, bagi nikmat pada dia ini, dia akan gunakan harta benda untuk fisabilillah, dan juga dia akan gunakan harta benda itu untuk bina satu benda yang berkekalan, yang akan dijadikan sebagai orang panggil jariah, duit dia tadi. Itu orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat lah tu. Jangan fikir Allah Ta'ala bagi nikmat tu, yang dimaksudkan dengan orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat itu ialah orang yang sembahyang tak tinggal. Kita nampak kau tu. Lepas tu kalau dia orang itu diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu tu, dia pertama dia dapat ilmu, yang kedua dia amalkan ilmu. Kita nak lagu tu lah. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu ke dia lebih, ada saya jumpa, memang hebat ilmu dia. Orang panggil usul fiqh ni maknanya kalau tanya hal-hal fiqh yang tak ada dalam kitab, dia guna kaedah usul fiqh. Dia guna kaedah usul fiqh, kaedah tu tuan-tuan dalam kepala dia hafal. Tapi dia dah meninggal dah. Tapi kalau tengok zahir dia, memang dia haru biru lah sikit. Dan dia pun masa tu yang saya kenal dia tu, dia tidak mahu mengajar, sayang. Dia hebat. Tapi lepas pada tu saya dah lama dah berpisah dengan dia tu. Boleh jadi dia mengajar orang ramai ke ataupun orang lain, saya tak tahu yang tu. Tapi sayang, ilmu dia memang banyak. Jadi orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat padanya, kalau dia seorang ahli ilmu, maka dia ada ilmu banyak, dia ajar pula orang lain.
Dia ada ilmu banyak, dia amal dan dia ajar. Ya. Tu dia. Apa dia lagi? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Kalau dia bertani, bertani, lepas tu dia dapat hasil, kau zakat. Itu orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Kemudian selanjutnya, apabila kita membaca ayat terakhir yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hendaklah kita ingat bahawa ketika itu kita bermohon kepada Allah agar dijauhkan daripada jalan orang-orang yang dimurkainya dan jalan-jalan orang yang sesat. Dan hendaklah kita berhenti seketika pada akhir ayat ini kerana menunggu jawapan Allah yang berbunyi hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah bagi hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang diminta. Apa yang diminta? Iaitu tak nak jalan yang dikatakan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Yang dispesifikkan lagi iaitu orang Yahudi dan juga Kristian. Baik. Bila baca ayat ni, jangan fikir macam tadi juga. Bila baca siratal ladzina an'amta alaihim, aku minta wahai Tuhan jalan yang lurus tu ialah jalan yang orang yang Kau bagi nikmat pada dia. Jadi kita pun demikian apa dia? Jalan orang yang soleh, hak mari surau masjid. Itu je kita fikir. Tapi orang yang menega yang bagus, zakat dia keluar cantik, derma dia cantik. Lepas tu apa dia lagi? Tolong orang, kita anggap dia orang ni bukan an'amta alaihim. Tak betul. Yang itu adalah orang yang an'amta alaihim. Begitu juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang Allah Ta'ala murka. Kami tak nak Tuhan Engkau jadikan kami ni ikut jalan orang yang Engkau murka dan juga orang yang sesat. Jadi kita mikir apa dia? Tok Guru pun duk hurai apa dia? Hak sesat ini, hak Tuhan murka ni ialah golongan Yahudi dan Kristian. Kita pun rasa selamat sebab kita tidak Yahudi, kita tidak Kristian. Tetapi yang dimaksudkan juga di sini ialah ikut jalan dia. Perangai Yahudi, perangai Kristian. Bila berniaga, perangai Kristian keluar. Bila berpolitik, perangai Kristian keluar. Bila mengurus ekonomi, perangai Kristian Yahudi keluar. Jadi kita tak nak apa saja keadaan diri kita sebagai penjawat awam, sebagai ahli korporat, sebagai ahli ekonomi, sebagai ahli politik, sebagai ahli budaya, ahli kesenian. Bila sebut seni saja kita fikir ini tak ada dalam Islam. Seni ada dalam Islam. Seni ada dalam Islam. Ikut cara orang seni. Orang seni yang ikut cara Islam, maka dia dianggap sebagai orang yang ikut jalan orang-orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Ikut seni cara Islam. Tapi kalau orang budaya, ahli budaya, sastrawan ke, budayawan ke, kalau ikut cara yang tidak Islam, maka dia ikut cara Yahudi tadi. Passion kita ni ialah kita bila sebut sesat, kita nampak Yahudi, batang tubuh Yahudi, perangai tingkah laku Yahudi kita tak kira, padahal kita duk buat tu lah. Macam ni lah kita kadang-kadang sensitif. Orang Melayu ni kan, sebut makan babi memang dia tak lagi. Sebab itulah ditanam dalam kepala kita pun hak haram tak boleh makan babi. Kita nak ceritanya jangan makan benda haram. Hak tentu clear haram babi. Tapi orang Melayu tuan-tuan rata-rata makan rasuah. Tak ada apa rasuah. Dia tak terasa benda tu macam babi. Cuba bila nak buat kerja rasuah tu, anggap dia macam babi. Nak bagi makan anak bini ni, apa dia? Rasuah. Rasuah macam mana? Sama dia. Apa yang persamaan dengan dia? Babi. Barulah kita berasa takut dengan rasuah. Tapi dia berasa rasuah ni lain, babi lain, itu jadi kita belasah belaka, last kali bagi makan minum pada anak bini kita. Last kali rosak anak bini kita. Waliyazubillah. Selain daripada itu, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud
apabila seorang hamba membaca atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan jawab, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, segala nikmatku adalah untukmu dunia akhirat. Allah Ta'ala tu pula jawab. Kita kata apa dia? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sekalian alam. Kita puji Tuhan. Tuhan kata ginilah, hak aku ni apa yang ada dalam dunia ni kira aku bagi ke engkau lah, dunia akhirat. Soalan begitulah ya, bahasa yang mudah. Apabila seorang hamba mengucap Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah Ta'ala jawab, rahmatku untukmu dunia akhirat. Rahmatku ni, dah engkau kata lagu tu tak apalah, gini, rahmat aku, kasih sayang aku ni aku bagi pada engkau dunia sampai akhirat. Ya. Maliki yaumiddin, maka Allah Ta'ala jawab, kurnia kelebihanku untukmu dunia dan akhirat. Ya. Apabila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Ta'ala jawab, pertolonganku untukmu dunia dan akhirat. Ya. Kita sebut apa dia? Kepada engkau aku sembah dan kepada engkau aku minta tolong. Ya. Jadi Allah Ta'ala berjawab ginilah, aku tolong kau dunia akhirat. Kita pun selalu sebut kan, kita ni biarlah kita bercinta sampai daripada dunia sampai akhirat. Kasih sayang aku pada engkau ni dunia akhirat. Tuhan dijawab lalu. Ya. Dah kita minta tolong, kita sembah dia dan kita minta tolong dengan dia, dikata gini, aku akan tolong kau dunia akhirat. Dalam dunia ni kalau ada apa-apa masalah, minta tolong aku. Dan kalau engkau ada masalah pun, kadang-kadang tak ada engkau minta, aku tolong dah. Dan akhirat besok lagi lah tuan-tuan, kita memang memerlukan pertolongan Allah. Memang, yang itu tak boleh lagi dah. Susah di hari akhirat, terutama sekali dalam kubur, ketika menunggu titian di padang mahsyar, itu tempat-tempat yang kata orang susah belaka tu. Saya baru ni pergi, kebetulan cuti. Saya pernah lah pergi negara yang sejuk. Sejuk dia tu kadang-kadang, kita bila sejuk, kita tahu dah, oleh kerana tempat sejuk, kita pun pakai yang tebal, dengan stokingnya, dengan seluar tu ada 2 lapis bila kita pergi tempat negara sejuk. Tapi baru ni tu saya pergi ke ICT tu, saya pun tak pernah pergi situ, bawa anak-anak cucu sekali. Oleh kerana cucu tu dia tak ada baju sampai ke bawah, jadi saya bagi baju saya tu yang tebal tu bagi ke dia. Tapi bila masuk dalam tu tuan-tuan, boleh tahanlah sejuk dia tu. Kita terfikir di hari akhirat besok pun Tuhan ada satu suasana sejuk. Sejuk dia tuan-tuan, saya duk fikir kalau tak kedai lah, maknanya kena sejam duduk lagu ni, saya rasa menderita kita. Sama penderitaan dia dengan panas, cuma panas lebih teruk, sejuk orang panggil tahan sikit. Tetapi sejuk pun kita tak tahan. Jadi di hari akhirat besok, suasana ni dua-dua ada. Dua-dua ada. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu kita di hari akhirat besok, saya nak ceritanya ialah kita dalam keadaan perlu sangat kepada pertolongan Tuhan. Baik. Pertolongan aku untukmu dunia akhirat. Apabila seorang membaca ihdinas siratal mustaqim, iaitu tunjukkan kami jalan yang lurus, maka Allah Ta'ala jawab, petunjukku untukmu dunia akhirat. Maknanya nak jalan lurus ni maknanya nak suruh selamat sampai. Itu tujuan jalan yang lurus. Kan? Kalau jalan bengkok-bengkok tu, kalau orang peta, encik kalau nak pergi tempat tu, belok kiri, belok kanan, lepas tu kanan, lepas tu kiri, itu bengkok-bengkok. Yang kita sesat pun itulah. Tapi kalau kita jumpa dengan satu orang nak pergi satu tempat, dia kata mudah je, cik pergi lurus je, lepas tu tengok belah kanan dia ada signboard, cepat sampai. Itu yang dimaksudkan dengan jalan lurus. Jadi jalan lurus dalam dunia ni pun tuan-tuan, kita nak selamat, happy, kita berjalan lurus, tenang. Jadi nak tahu jalan lurus, kena ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Dia dah cakap dah jalan dia. Jalan lurus dalam perniagaan lagu ni, jalan lurus dalam urus ekonomi lagu ni, jalan lurus dalam urusan politik lagu ni, jalan lurus dalam pentadbiran kerajaan lagu ni, jalan lurus dalam menguruskan anak-anak bini lagu ni. Ikut selamat. Baik. Akhirat besok,
lagi kita nak jalan lurus supaya sempat dan selamat sampai. Maka hak ni pun Allah Ta'ala, kita minta pada Allah Ta'ala supaya tunjuk jalan lurus kepada kita di hari akhirat besok. Tuhan kata, aku tunjuk pada engkau dunia akhirat, aku tunjuk jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka Allah Ta'ala jawab bila baca jalan yang jalan seperti mana engkau beri kepada orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Jawab Allah, syafaatku untukmu, iaitu syafaat kasih, kekasihku untukmu dunia akhirat. Dan apabila seorang hamba membaca siratal ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai, maka Allah Ta'ala jawab, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku sentiasa hampir kepadamu dunia akhirat. Dan apabila dibaca ayat waladdallin, maka Allah Ta'ala jawab, demi kemuliaan, kebesaran dan keagunganku, aku kekalkan namamu dalam golongan orang-orang yang berbahagia, atau aku catatkan namamu dalam golongan orang-orang yang sentiasa bermohon kepadaku.